What's good guys, welcome back to Hasbrook channel berkaitan hobi. Hari ni aku nak buat satu konten pasal follow up review tentang jersey Harimau Malaya. Actually aku nak buat macam sembang-sembang lah, ataupun a bit of talk about the jersey and the sponsors lah. Pada mereka yang belum tengok lagi aku punya review, kau boleh pergi ke sini, aku ada letak dekat dalam box tu, kau boleh tekan dan tengok lah. Dekat konten kali ni aku rasa adalah benda biasa lah. Setiap kali jersey Harimau Malaya baru diriliskan, akan ada banyak cakap-cakap tentang kenapa jersey tu terlalu simple, ataupun kenapa Nike buat macam ni dan macam tu lah. So kita akan bercakap sikit, menjawab salah seorang komen dari katanya dari negara seberang kaitannya kenapa jersey national team masih belum ditaja oleh syarikat lokal lah. Kita tahu dalam beberapa season ni kita nampak ada banyak juga syarikat-syarikat pengeluar baju yang menonjol. Bagi aku yang paling menonjol adalah kaki jersey lah. Kenapa bukan syarikat-syarikat macam ni, syarikat-syarikat lokal yang menaja kit Harimau Malaya. So aku pernah buat video mempersoalkan sama ada boleh tak kit Harimau Malaya ditaja oleh syarikat lokal. Aku letak juga di box sana untuk korang tengok, iaitu aku buat review jersey dari brand. So setiap kali jersey Harimau Malaya tu baru dari Nike release, kita akan dapat banyak mixed reaction daripada peminat. So untuk edisi kali ni mungkin aku cakapkan mungkin ini adalah kit akhir daripada Nike, sehingga sekarang tak ada lagi deal baru yang diumumkan oleh FM dan juga Nike lah. So masih tak pasti sama ada Nike akan sambung kontrak. Bagi pendapat aku rasa lebih baik kalau Nike dia sambung kontrak lah. Reason dia ialah kerana hubungan Nike dan FM dah cecah 15 tahun. Sejak mula-mula diorang first announce yang diorang akan buat partnership kerjasama antara Nike dan juga FM sebelum Piala Asia pada tahun 2007. Ketika itu Malaysia menjadi joint host bersama dengan 3 lagi negara di Asia Tenggara lah, termasuk tak silap aku masa itu ialah Thailand, Indonesia, Singapura dan juga Malaysia lah. Dan tajaan pada tahun tu, tajaan Nike tak silap aku termasuk juga Vietnam. So banyak negara dapat tajaan Nike, tapi negara Asia Tenggara yang tinggal dalam list tersebut, daripada initial list tersebut, cuma tinggal Singapura dan juga Malaysia. So bagi pendapat aku, maknanya Nike nampak potensi Malaysia. Sebab itu kita masih lagi pakai kit Nike berbanding dengan Thailand dan juga Indonesia. So menjawab pada persoalan brother ni, dia cakap kenapa tim nasional kita tak pakai kit buatan Malaysia. Aku pernah buat satu video tahun lepas, bolehkah jersey Malaysia di sponsor atau ditaja oleh syarikat lokal. Basically sebenarnya dari segi kualiti sebenarnya tak ada masalah. Aku ambilkan satu contoh case study, iaitu brand Abstracts. Dia keluarkan baju, aku tak ingat, aku dah beli baju home tu silap aku, baju home Harimau Malaya, tapi mereka ubah sikit lah, alter sikit, dan dia pakai bendera flag Malaysia dan tak pakai logo FM lah. Seperti tahu logo FM tu ada copyright issue. Kalau kau pakai dia boleh dakwa kau lah kalau kau buat secara commercial, untuk commercial purpose. Dan aku cakap kualitinya tak mengecewakan kalau kau bandingkan baju edisi macam ni. Actually local brand boleh bersaing. Tapi di sini ada isu yang lebih besar lah. Kalau kita nak bercakap tentang kit Harimau Malaya ni, selalunya aku pun suka bermain sentimen. Kalau boleh kita nak juga lah kit Malaysia ditaja oleh syarikat lokal. Tapi isu utama dia ialah kerjasama Nike dan juga Harimau Malaya ni bukan tertakluk pada sponsor jersey saja. Mereka bukan digelar sebagai jersey sponsor, tapi digelar sebagai technical partner. So kalau technical partner ni termasuklah bola, kemudian kit, kemudian tools, kemudian semua equipment sukan. Dan kat sini kita boleh lihat Nike ada apa advantage lah. Dan aku, kalau pendapat aku tak ada masalah sama ada Nike nak sponsor ke tak sponsor ke. Actually itu bukan masalah kita, sebab tujuan dia sponsor untuk keselesaan pemain. Yang ini kau kena lihat perspektif yang lebih besar lah. Kalau kau asyik cakap kenapa fan tak dapat beli, tak dapat baju yang cantik macam tim national team negara jiran ke atau banyak negara lain ke. Aku pun dah pernah ulas ni dalam siri Harimau Malaya pada tahun lepas. Kita punya tajaan ialah duduk di tahi tak silap aku elite, dan kita cuma dapat pilih template yang agak terhad daripada katalog Nike. Jadi kat sini aku cuma, soalan aku lah kenapa FM dia buat design yang sangat simple.
Sepatutnya dia boleh pilih sedikit lah corak-corak dari katalog Nike, tapi itu FAM. So kalau pendapat aku, kalau lah national team disaja oleh syarikat lokal pun, kalau pengurusan FAM orang yang sama, bagi pendapat aku dia akan pilih design yang hampir sama, sebab DNA dan identiti national team tu tertakluk kepada management. So kalau kau nak tengok perubahan dari semua ni, kena ada reform dalam FAM tu sendiri. Dan kalau nak cakap FAM punya reform ni, kalau nak cakap FAM punya reform, aku rasa benda ni dah banyak kali aku cakap dan tak jadi-jadi juga, walaupun dah tukar banyak orang. Ada sedikit progress, tapi nampaknya progress tu tak cukup memuaskan peminat lokal kita lah. Dari zaman orang main long ball, kemudian orang main tiki taka, sekarang dah main modern football pun, nampaknya bola sepak Malaysia tu nak kata perkembangannya sangat drastik, tak juga. Tapi sebagai peminat bola sepak Malaysia, bagi aku kita kena be realistic lah. Itu aku punya pendapat peribadi aku lah. So seperti biasa, ini adalah pendapat peribadi aku. Kalau korang ada pendapat korang, sila tulis di comment section di bawah. Okey, kat sini kita kena lihat beberapa perspektif lah. Kalau kau nak national team ditaja oleh syarikat lokal, kau kena lihat dulu di liga kita berapa banyak syarikat lokal yang berjaya dapat extend deal ataupun long term deal dengan kelab lokal. Kalau kau lihat, bagi aku lah, kalau kau lihat ataupun pendapat aku sendiri, Kaki Jersey merupakan syarikat lokal yang paling menonjol sekarang dari segi produk yang mereka hasilkan. Aku peminat Negeri Sembilan, so dalam 2 season Negeri Sembilan dapat tajaan Kaki Jersey ni, 6 jersey yang mereka provide, 6 memang cun. Aku boleh cakap diorang ni simply the best sponsor yang Negeri Sembilan pernah dapat lah, in term of jersey quality, value pada peminat dan juga harga jersey. Tapi dalam quality yang mereka provide dan macam-macam, dalam pun mereka beri nilai tambah dalam servis mereka atau tajaan mereka. Dengar cerita next season Negeri Sembilan mungkin akan gunakan jersey brand lain. Kat situ kau boleh nampak kan, syarikat lokal dalam Liga Super sendiri pun tak dapat nak sustain 5 years, 10 years and 15 years. Itu baru satu contoh, case study pertama. Dan kalau kau lihat Nike dengan Malaysia sudah 15 tahun. So kat sini kau akan nampak ada limitation kat situ. Trust of issue, marketing issue, agreement punya value, kemudian management punya issue, banyak lagi benda perlu dipersoalkan. Kalau kau just nak baju Malaysia, apakah reason dia? Dan kita kena tanya juga side player, adakah mereka selesa dengan Nike? Kalau kau tengok banyak blog ataupun YouTube channel bekas pemain ataupun bekas bintang national team, contohnya Safi Salih, dia pernah buat satu macam unboxing atau unpacking atau apa, unveil lah semua koleksi boot dan juga koleksi jersey dia. Pada permulaan tajaan Nike, Safi Salih antara bintang Malaysia yang dapat tajaan direct sponsorship lah, technical menjadi salah satu technical sponsorship lah. Dapat jersey, dapat baju, kemudian dapat all these sports punya goods, kemudian dapat boots lagi. Dan benda ni adalah satu benda, kalau kau seorang pemain, kau nak benda-benda ni, dan diorang biasanya akan dapat privilege lah, dipanggil sebagai PE lah, personal edition lah. Jadi kau boleh tweak this and this untuk ubah design tu, colour tu and so forth lah. Dan kalau tengok daripada apa yang Safi Salih katakan, tajaan Nike memuaskan untuk dia. Ni pendapat peribadi dia sebagai seorang pemain bintang ataupun bekas pemain yang selalu mengenakan national team lah. Dia punya caps dengan pasukan kebangsaan pun boleh kira antara yang, kalau kita kira modern football ni, antara yang terbanyak lah. Dan Nike selalunya provide dua set of jersey, seluar baju stokin pada setiap match, iaitu first half dan second half. Kat sini player, aku tengok banyak feedback dari player, diorang puas hati lah. Lagi-lagi kalau kau lihat pada permulaan tajaan Nike, mereka banyak provide baju-baju yang dibuat di Morocco, di Portugal. Cuma sekarang kebanyakannya baju yang kita dapat ialah made in Indonesia lah. Jadi benda tu sebagai collector jersey dah tak best sangat lah. Dulu kalau kau cari baju-baju awal Harimau Malaya, itu sangat mahal nak dapat sekarang, 600-700 ribu harganya sekarang, sebab nilai estetik dia dan juga kerana value dia yang pencapaian Harimau Malaya banyak, kemudian ada banyak improvement di zaman era Nike. Dan seterusnya ialah kerana kata limited edition lah, dibuat di mana dan so forth lah.
Tapi sejak taja Nike daripada 2007, kita cuma dapat pakai baju fan edition. Itu baju macam ni, baju yang tak ada kain special, tapi ni tak ada lubang tu kan untuk ventilation. Edisi 2010 tak silap aku dia ada buat lubang-lubang, tapi kain dia bukan kain play edition juga. Tapi kali ni untuk tajaan terbaru daripada Nike, untuk kit terbaru daripada Nike ni, dia dapat vapor knit lah untuk baju play edition, sama macam negara luar. Personally aku nak dapatkan baju tu, tapi memang tak dapat lah. Misalnya orang dalam akan dapat dulu, ataupun media yang pergi ke sana akan dapat dulu. Dan bila diorang resell balik, walaupun baju tu dapat dalam masa seminggu, harganya naik sampai RM700. Bagi aku memang tak nak sabar lah. Harga baju vapor knit biasanya RM500, dan dalam masa yang panjang baju-baju ni akan turun ke RM350 and lebih rendah lah. Tapi sebab EDC Malaysia, aku sebenarnya memang berminat nak dapatkan, cuma tak berkesempatan. So kat sini ada satu isu. Kalau dapat taja Nike, adakah ia lebih kepada pro peminat, ataupun ia patutnya kit national team pro kepada pemain? Kalau let's say lah Nike dia extend lagi 5-10 tahun, walaupun desainnya agak basic, bertadika ni desain kan, tapi dapat baju macam vapor knit kan, play edition, bagi aku tak ada masalah, asalkan player selesa pakai. Sebab kita kena faham, taja Nike tu merupakan technical partners, jadi mereka membuat tajaan untuk keselesaan pemain. Diorang beraksi dengan untuk mereka beraksi dengan lebih baik. Aku bagi perspektif lah. Sekarang ni World Cup diadakan di Qatar, dan kebanyakan player struggle untuk adapt dengan weather di Qatar. Walaupun stadium ada banyak aircon, air conditioner semua ni, tapi player masih lagi sweat macam mandi. Big 3 Nike, Adidas dan juga Puma. Nike saja nampaknya lebih steady lah. Yang lagi dua tu lencun lah. Puma terutamanya memang lencun. So aku berharap lah kita tak dapat tajam Puma next one lah, kalau Nike tak sambung. Kat sini dia beri satu impact, beri satu persoalan lah. Kit Nike mungkin tak cantik, tapi dia beri satu technical advancement lah. Sebab itu diorang ialah technical partner. Kalau kita dapat, let's say, kita buat kit lokal kan, adakah kit lokal tu boleh menghasilkan efek yang sama? Ini adalah persoalan aku. Aku tak merendahkan, tapi aku tanyakan. So kalau let's say Harimau Melaya mendapat tajaan tayar yang lebih tinggi di masa akan datang, dapat vapor knit punya jersey, bagi aku tak ada masalah untuk kita kekal dengan Nike walaupun desainnya kurang cantik. Persoalan pula pada fan. Fan dapat sesuatu daripada kit Nike. Ini yang selalu yang bermain di banyak YouTuber lah, ataupun peminat-peminat dia orang kata jersey scam dan so forth lah. Kita kena faham, Nike sponsor sesebuah negara tu, tujuan dia untuk stay relevant dalam marketing game dia orang. Dia orang nak conquer bola sepak. Bola sepak sekarang ni diterajui oleh Adidas sebagai brand utama bola sepak. Walaupun Nike sebenarnya adalah the biggest sports manufacturer di dunia. Dan kalau kau lihat, setiap kali ada tournament besar, Nike akan berlomba untuk bersaing mendapatkan pasukan yang layak ke kejohanan tu lah. Sebab itu Malaysia dapat taja Nike sebenarnya. Antara reason ialah bila pada tahun 2007, bila Malaysia masuk Asian Cup, Nike nak bagi nampak dia ada banyak wakil dia yang pakai logo swoosh. Sebenarnya dia nak ni logo swoosh ni masuk kaca TV. Itu ialah antara marketing game semua manufacturer ni. Dan design mereka simple. Kenapa mereka simple? Supaya senang dihadam. Dan orang selalu kutuk kenapa Nike buat design simple. Tapi diam tak diam, kebanyakan local manufacturer atau startup jersey baju ke, atau produk baju ataupun sport equipment akan ambil sedikit design Nike. Bukan di Malaysia je, walaupun di negara lain, China, di US, Thailand, Indonesia dan di mana-mana. Sebab mereka ni buat satu punya design yang senang di adapt oleh kita. Kita buat design susah, siapa nak ingat. Kat kata pada tahun ni, tajaan Nike adalah tajaan jersey terbanyak untuk tim-tim tanding. Kau nampak lah yang Nike dia sponsor tim dia, banyakkan tim dia World Cup untuk melihat, untuk menunjukkan ataupun satu statement lah yang mereka serius take over football as a sport. Kat sini kita faham, kat Asia pun sama juga. Kat Asia ada banyak negara yang ditaja oleh Nike. So kalau Nike tak taja Harimau Melaya next bila deal dah run out, siapa akan gantikan? So aku dapat pertanyaan ni, kenapa tak sama macam Indonesia dan juga Thailand ditaja oleh syarikat lokal? Bagi aku, ni pendapat peribadi aku,
Thailand dan Indonesia mempunyai ability yang lebih besar dari segi pembuatan jersey lah. Teknologi diorang kasut boleh produce sendiri, dan Indonesia dengan Thailand ni boleh produce sendiri barang-barang sukan mereka. Kalau kau lihat brand macam club macam Buriram United, dia boleh buat jersey diorang sendiri dan menjana pendapatan yang agak besar lah. Di Malaysia aku rasa susah sikit. Kalau kau lihat kat Malaysia ni branding tu lebih penting, sebab kita ni lain sikit, kiblat kita tak sama macam Indonesia dan juga Thailand. Kiblat kita kepada western countries. Ini adalah satu mindset kita lah, kita kena faham sikit. Pendapat aku saja, pendapat aku saja, pendapat pribadi aku, orang kita akan lebih respect kalau kita ada something yang ada nilai western ataupun nilai yang negara yang lebih maju lah. Kita pakai brand Nike, ini adalah brand US, walaupun buat di Indonesia, walaupun dibuat di Indonesia kan. Berbanding dengan Indonesia, dia punya sentimen lokal tu tinggi. Thailand, mereka tak pernah dijajah, lagilah tinggi. Lagi-lagi kalau apa berkaitan raja diorang dan benda lokal, mereka lebih utamakan sebagai sentimen utama. Malaysia, kita lain sikit sebab kita dulu dijajah oleh British. Dan sebelum tu ada negara dan beberapa negara lain. Jadi kita memang ada sedikit isu identiti di sini. Aku rasa lah, sebab kalau kau letak logo lokal di sini dan Nike, kau nak mana? Kebanyakan kita mesti nak Nike. Dan aku tak ada masalah, sebab aku bukan beli semua jersey national team. Kalau aku rasa mahal, tak beli. Kalau aku rasa benda tu tak bagus, aku tak beli. Kalau aku rasa ada nilai yang aku nak pakai, aku akan beli. Dan itu mungkin penyebab utama. Kalau kita tengok Singapura pun sama. Singapura, negara dia ada banyak investment, technological investment dan manufacturing investment lebih tinggi daripada banyak negara di Asia Tenggara. Duit pun daripada ekonomi mereka lebih besar. Kalau mereka nak produce brand mereka sendiri, aku rasa tak ada masalah sebenarnya. Tapi sebab kita, Singapura dan Malaysia ni ada sedikit history ataupun ada sedikit mindset yang kita memandang lebih tinggi benda daripada western. Jadi sebab itu kita nak pakai brand berluar. Kau tak percaya, tengoklah nanti. Kalau orang Malaysia ni macam tu, kalau kau pakai brand lokal, esok ada problem sikit, dia akan komplain juga. Dan ini bukan satu benda yang mudah lah. So kalau kita lihat negara Amerika pun atau US pun, diorang tak pakai jersey lokal mereka instantly lah. Nike ialah syarikat lokal mereka lah. Ada banyak lagi syarikat lokal mereka seperti Reebok dan juga Converse lah. Ini antara 3 brand utama di Amerika Syarikat. Tapi bola sepak ataupun soccer di negara mereka bukanlah satu sukan yang besar kan. Nike sudah wujud seawal tahun 60-an dan 70-an. Nike cuma menaja pasukan kebangsaan Amerika Syarikat pada tahun 1996. Pada tahun 1995, tajaan pasukan US masih menggunakan jersey dari brand Adidas. Kita boleh lihat kat situ kan, itu terkis tadi di negara US sendiri. Dan bila Nike nak masuk ke pasaran bola sepak, mereka cuba rekrut banyak negara-negara powerhouse lah. Antaranya Brazil pada tahun 1994 masih pakai Umbro. Kemudian pada tahun 96 macam tu, baru mereka tukar kepada Nike. Sama juga macam Itali, pada mid-90s mereka dapat pakai Nike. Tapi lagi teruk berbanding kita boleh letakkan logo Nike ni. Itali ataupun FIGC, dia tak bagi logo Nike ni kelihatan di baju-baju Itali. Lagi teruk pada apa yang kita boleh berilah. Dan aku rasa tak banyak beza pun. Kit zaman tu dengan kit yang kita dapat. Dan itu dekat Itali. Kemudian lepas tu Nike tak puas hati dengan apa yang Persatuan Bola Sepak Itali kenakan lah, ataupun syarat-syarat yang dikenakan oleh Persatuan Bola Sepak Itali. Lepas tu bila dia tukar penaja, Kappa take over, boleh pula kan ada logo gambar Kappa dua orang bersandar tu kan. Kat situ ada isu. Kita boleh tengok negara lain pula, misalnya negara England sekarang di bawah tajaan Nike. Kita tahu England ialah satu negara yang proud dengan culture dan juga history mereka lah. Jadi sebab itu dia orang pakai brand Umbro, brand lokal kan. Tapi brand lokal ni tak berjaya nak mendapat tempat di negara lain selain daripada England ataupun UK lah. Negara sekitar UK, Wales, apa ni negara macam tu. Ireland masih pakai lagi Umbro. Tapi luar pada tu susah mereka nak dapat tempat.
Jadi Nike beli Umbro, dan sekarang kalau kau lihat England pakai brand Nike. Walaupun sekarang Nike dah jual balik dah Umbro, tapi mereka dapatkan the biggest fish yang ada dalam tajaan Umbro, iaitu England. Dan kalau kau tengok jersey England pun pada awal tajaan dia orang pun baju macam Malaysia juga, baju collar warna putih, lagi macam Metallica. Tapi itu ialah design language Nike. Kau nak kutuk dia orang macam mana pun, dia orang tak kisah, sebab dia orang nak disenang di recognize lah. Orang senang tahu ini baju Nike, design language Nike. Design language ni ialah kita panggil trend lah. Nike punya design department akan buat satu trend. Let's say 5 tahun kita akan pakai satu type of design. Lepas 5 tahun kita akan tukar. Dan biasanya sebab dia orang ialah the biggest sport manufacturer, orang akan follow dia orang. Sebab itu mereka buat macam tu supaya mereka kekal jadi market leader. Dan kalau kita negara lain pula, negara Asia misalnya, negara luar kan, kita kata negara Asia pula, brand yang selain Nike yang agak terkenal, yang paling terkenal ialah Adidas lah. Ini adalah brand terbesar dalam bola sepak. Jepun terutamanya menggunakan 3 stripe lah, brand dari 3 stripe ni. Dan cara Jepun mula-mula bagi Adidas menjadi supplier mereka, mereka provide design mereka sendiri. Satu design yang mereka siapkan dan diberi kepada beberapa manufacturer menggunakan design yang sama, sehingga mereka yakin Adidas ialah pembekal yang paling sesuai lah. Pada tahun 1997 tak silap aku, 1997 juga, diorang bagi pada Adidas, dan Adidas terus sponsor sampai sekarang. Diorang bukan sponsor jersey saja, sama juga macam kita, bukan jersey saja, tapi ialah sebagai tadikan partner. So itu ialah satu benda yang bagus kalau satu negara itu mendapat tajaan dari satu single manufacturer, menunjukkan dia ada satu persefahaman yang panjang lah. Dan Adidas mengeluarkan kit-kit yang bagi aku mantap lah untuk Jepun. Jepun dulu kali pertama mereka pergi ke World Cup adalah pada tahun 1998. Sejak itu mereka menjadi powerhouse di negara Asia. Jiran mereka ialah Korea. Sama seperti mereka, pemakai tegar brand dari Swoosh lah, sama macam kita kan. Tapi mereka ada bintang-bintang ternama dunia. Jadi performance mereka di Asia dan dunia tinggi. Jadi mereka dapat tajaan yang lebih tinggi. Baju mereka lebih custom design, ada warna gradient, warna corak-corak dan menarik. Kita malangnya masih di ranking 100 lebih, di ranking rata-rata 150 dan lebih teruk lah. So untuk kita dapat tajaan yang sama atau dipandang tinggi oleh manufacturer punya supplier, kenalah naik ke ranking yang lebih tinggi. Okey, kita cakap pasal jersey Malaysia pula, cakap yang luar kan. Kalau kita lihat sebelum tahun 2007, jersey Malaysia tajuk Adidas dalam masa yang agak lama juga. Tapi aku percaya itu adalah deal third party, iaitu jersey itu bukanlah direct daripada Adidas, dan design mereka adalah design team jersey. Maknanya kalau kau nak buat team jersey ni, kau pergi ke mana supplier, diorang ada satu set, say 20 baju menggunakan template yang diorang siapkan. Dan even patch logo bendera Malaysia pun tak sekemas patch Nike. Dia macam embroidery punya kan. Dan kat situ bagi aku, bila Nike take over, dia ada sedikit improvement ataupun nilai tambah lah. Itu kita dapat lihat jersey tu menjadi lebih kemas. Aku jadi berminat nak membeli lah. Dan adakah Malaysia tak pernah buat pertandingan design jersey ataupun baju contingent? Sebenarnya pernah. Kalau korang nak tahu, untuk FNM mungkin tak pernah, tapi untuk team Malaysia in general, squad sukan Malaysia pernah di bawah KBS dan MOM, tak silap aku, dah pernah buat satu pertandingan lah. Tak silap aku pada tahun 2005. Aku antara orang yang masuk pertandingan tu. So dia buat satu pertandingan. Jadi diorang buat satu tema, kalau kau perasan baju contingent pergi sukan Olimpik ke, sukan SEA ke, sukan Asia ke, diorang akan pakai baju satu yang stripe-stripe kan. Itu ialah pemenang pada pertandingan reka jersey ataupun baju contingent sukan Malaysia. Itu sama macam Jepun lah, yang kita buat satu design, siapa-siapa nak jadi pembekal pelatih sukan tactical partner akan ambil design tu. Malangnya ia tidak terpakai pada jersey kita, jersey bola sepak kita. Kat situ kita nampak sebenarnya memang ada inisiatif untuk memberi demokrasi design kepada peminat-peminat dan juga design enthusiast ataupun sport enthusiast di Malaysia.
So dari segi tu kau nampak ada satu loophole lah yang FAM kena tackle lah. Setakat ni aku pernah cakap kalau boleh minta FAM buat jersey untuk retro, dan mereka dah buat jersey retro kerjasama dengan Alisson lah. Jenama FAM dan dijual di Alisson. Cuma bagi aku jersey tu dia ada sedikit alteration lah, yang kadang-kadang logo FAM sini tiba ada bendera Malaysia kan. Kalau jersey retro biasanya kalau tak ada penaja, contohlah Nike dah tak taja, kita just letak bendera je, ini kosong lah. Tapi bila kita ubah suai dan cutting dia pun tak nice sangat, dia ada sedikit downside lah. Dan jersey tu pun tak murah sangat, jersey tu pun RM100 walaupun jersey-nya simple saja. Kat situ kau dah nampak kan, ada satu segmen yang sebenarnya FAM boleh buat. Pendapat aku ialah kalau orang nakkan pembuat jersey lokal buat baju Malaysia, lebih baik manufacturer lokal ni masuk ke segmen yang satu lagi sebagai lifestyle punya segmen lah. Kat sini ialah pitch ataupun niche yang paling besar FAM boleh gain lah sebenarnya. Kau lihat Nike dah jadi technical partner, mereka provide jersey national team. Jadi jersey tu sebenarnya bukan untuk kita tapi untuk pemain. Pemain nak baju yang mereka rasa sangat selesa dan sangat memberi impact maksimum lah. Aku tak tahu kan, mungkin macam tu. Dan rata-rata pemain aku rasa diorang tak complain baju Nike, mungkin design diorang buruk lah. Tapi dari segi performance wise aku rasa mereka akan puas hati. Lagi-lagi orang daripada tajar Nike, mereka sangat selesa dengan barang Nike. Tapi sebagai fan, kita tak perlu pun baju yang terlampau high end dan technological advance macam ni kan, macam Vapor Knit tu. Tapi kalau let's say dari segi G segment lifestyle atau leisure segment, itu FAM boleh sub ke local manufacturer. Tapi ini bergantung kepada deal yang mereka buat dengan Nike sendiri lah, ataupun mana-mana manufacturer yang akan datang lah. Kalau kau lihat brand-brand besar ataupun negara-negara FA, negara-negara besar, mereka akan buat satu pengasingan lah. Jadi baju untuk FA, untuk team mereka, untuk baju untuk national team mereka akan asingkan untuk technical partners mereka. Tapi baju leisure dan juga merchandise mereka akan buat atau sub sendiri supaya boleh untung lebih banyak. Kemudian ada segmen retro lah, itu pun boleh masuk dalam segmen lifestyle. Tapi retro ni kita ambil jersey lama dan kita reproduce. Jadi ia limit dari segi design dan juga corak dan design, corak, variety dan design lah. Tapi kalau let's say FAM dia serius mendengar apa yang peminat macam kita cakap, mungkin dia boleh introduce brand lifestyle yang lebih mantap lah. Kan kalau banyak lagi barang-barang Malaysia menggunakan variant yang lebih selesa lah. Aku selalu cakap kalau boleh nak cutting yang selesa, ventilation dan juga material macam ni. Kalau kau bermain sukan, okey lah. Kau pergi menonton bola kan, kau rasa okey lah. Tapi bila berpeluh dia melekit, ventilation ni kurang baik. Jadi ada baiknya lah FAM dia buat satu segmen lifestyle, keluarkan lebih banyak baju kain campuran. Misalnya panel berbeza kain, cotton ke, ventilation purpose cloth ke kan. Jadi ia lebih baik. Kat situ bagi aku akan memberikan lebih banyak nilai tambah lah, more value for the money lah. Bila ada banyak barang-barang lifestyle, lebih banyak corak, variety dan juga harga lebih murah, fan aku rasa tak akan komplain kenapa kita masih pakai brand luar sebagai technical partner gitu. So bagi aku, adakah aku setuju Nike stay on? Bagi aku dia ada pro and con lah. Dari segi technical partners, aku bersetuju mereka stay at least lagi 5 years untuk cukupkan 20 tahun. So kadang-kadang Nike akan provide satu koleksi khas 20 tahun partnership antara Team A dan Team B. Dia sebagai Team A dan pasukan tu sebagai Team B lah. Macam Arsenal, Inter, Netherlands, dia keluarkan banyak match up jersey lah, jersey khas lah. Yang itu yang kita nak sebagai fan, kita nak benda-benda macam tu. Dan kalau dia sign bentaya deal yang lebih tinggi, mungkin akan ada banyak lagi macam tu. Kasut ke kan, Nike apa keluar kan, Nike Air Max ke, Hayam Melaya misalnya, Lebron Hayam Melaya kan. Itu satu benda menarik kalau untuk kita collect lah. Tapi malangnya kita punya deal tarik rendah dan Nike cuma mengeluarkan jersey dan sikit saja merchandise. So harganya pun bagi aku, kalau kata harganya mahal, bagi aku harga standard lah. Dia orang buat bisnes kan, mereka nak untung besar, jadi harganya memang semaksimum ataupun standard
standard ataupun harga optimum yang mereka akan kenakan pada semua negara. Bagi aku tak ada isu lah. Kalau kau tak nak beli, tak payah beli. Kalau kau rasa baju 300 terlalu mahal, belilah yang pirate. Sebab kau tak mampu tapi kau nak pakai baju Malaysia kan. Itu aku cakap ada loophole untuk hasilkan kategori lifestyle. Dan kalau kau perasan kan, barang Nike pun dah tak banyak diorang keluarkan limited edition untuk Harimau Malaya. Dan grafik mereka macam cheap grafik lah. Bagi aku, baju Nike rata-rata semua RM100. Jadi kat situ mereka, aku tak tahu kat mana mereka optimumkan keuntungan lah. Mungkin kat baju RM300 tu kan, kalau terjual RM10,000 dah dapat 3 juta kan. Ataupun kalau mereka jual lebih, mungkin lebih banyak lah. Kalau di Amerika Syarikat, mereka memang nakkan brand-brand besar penaja mereka lah. Sama di bidang lagi-lagi di arena universiti lah. US, kalau di US kan, Nike ni asal di US. So, cara penajaan mereka adalah mereka akan menumpukan big market punya. So Malaysia ni aku tak sure sama ada di small market atau big market lah. Negara kita lebih besar daripada Singapura. So basically kita mungkin media market mungkin. Kalau di US, baju-baju mereka memang kalau boleh nak ditaja oleh Nike sebab dipanggil sebagai Nike School lah. Universiti misalnya Duke, North Carolina, mereka sebab apa mereka nak tajak Nike? Kerana mereka akan dapat banyak specialty yang tak ada pada brand lain lah. Contohnya katalog, custom design mereka sendiri, colour mereka sendiri. So kalau di sana mereka rekrut player baru untuk jadi student athlete, iaitu player yang ada potensi dapat scholarship sukan, pergi ke kampus diorang ada banyak barang-barang sukan Nike. So ramai peminat Nike gear yang memang susah kau nak dapat. Dalam tajam Nike kau akan dapat barang merchandise free. Itu antara tarikan. Di Malaysia tak tahu sama dia dapat tak benda tu. Mungkin dapat. Kalau kau Nike athlete, kau dibawa pergi ke Nike worker store, kau boleh dapat voucher untuk beli apa saja barang Nike. Bagi aku kau akan kelabu mata. Kau tak pandang lah baju Malaysia buruk tak buruk. Sebab itu orang nak akan jadi Nike athlete ataupun tim tajam Nike. Mereka dapat catalog of Nike products yang banyak. Running, basketball, like Jordan, lifestyle yang lain, aspek mata, semualah yang menarik. Itu sebab utama kenapa mereka nakkan Nike. Dan kat sini kita kena faham juga, tujuan utama kita nakkan brand besar bagi penaja kita supaya kita dapat profil tajaan dan marketing yang baik lah. Aku macam aku, rujukan aku untuk jersey adalah Footy Headline lah. Dan selalu ada juga few times Footy Headline cover Malaysia punya jersey. Kalau kita dapat tajaan lokal, aku rasa aku tak sure sama ada mereka akan siarkan atau tak lah. Lagi brand tu tak ada establishment lah. Kalau kau lihat tim Malaysia yang dapat tajaan Nike lagi adalah JDT lah. Ini tak payah disebut lah. Dan ramai juga cakap apa JDT tak buat brand sendiri kan. Kalau kita lihat, diorang dah 10 tahun dalam Liga Malaysia lah, ataupun sebagai JST lah, Johor Satu Tiger kan. Dan pada mula mereka masuk pada tahun 2013, pada tahun pertama mereka di Liga Super, mereka letak sini kan, Southern Tiger. So itu yang satu brand yang besar. Kalau mereka nak buat brand baju diorang sendiri, tak perlu Nike pun tak apa. Tapi kenapa yang aku faham ialah TMJ nakkan profil kerjasama. Dan apa yang TMJ buat sendiri pun dah membuahkan hasil bila baju-baju Johor ni dibuat di Nike HQ lah. Jadi mereka dapat satu tajaan yang tinggi lah. Mereka dapat recognition dari Nike sebab mereka high performance team di Asia Tenggara. Dan tim lain pun kebanyakannya dah mula tak dapat tajaan Nike kerana susah untuk you catch up dengan improvement. Orang akan stagnan kan. Dan JDT sentiasa buat improvement. Dan ini kerana mereka nakkan recognition Nike dan juga branding tu. Kalau ikut logik, kalau nak barang-barang lokal di Catalan misalnya, Barcelona pun ada banyak brand lokal yang boleh saja Barcelona. Tapi kenapa mereka nak stickkan Nike? Kerana mereka nakkan kerjasama. Itu brand and brand bila duduk satu dia jadi on par. Dia nak brand mereka Barcelona tu as a brand sama level nilai dengan Nike ataupun catch up lah. Lagi-lagi kalau mereka masuk bursa saham, bila dapat tajaan business deal macam ni, saham akan melonjak naik. Itu yang mereka nak. Itu juga dibuat oleh JDT. So kalau kau nampak apa yang JDT buat dalam masa 10 tahun ni, dia dah jadi satu empire, branding mereka dah kuat, satu dunia kenal, pemain bola datang. Materazzi dulu pernah
Tengok je lah cerita Materazzi nak beli 10%, harganya pun ratus juta. So itu nilai value yang dibawa oleh satu brand, lagi brand international. Jadi kalau kita nak mempersoalkan kenapa kita perlu stick dengan Nike buat terlampau simple, jawapan aku mudah saja. Dari segi pro side, ia ialah technical partner untuk team dan juga player, bukan untuk fans sebenarnya. Dan sepatutnya FAM buat baju player yang lain, baju yang kategori lifestyle. So kau boleh buat design yang menarik, kau boleh buat kerjasama misalnya dengan brand-brand streetwear yang famous, Pastel and Mota ke kan, Black ke, whatever lah, brand-brand yang kata mantap lah dari segi design dia. Banyak lagi streetwear yang famous, sama ada yang high price punya ataupun yang affordable punya. Tapi sini loophole yang paling besar. Orang ingatkan Nike kena provide benda tu. Sebenarnya Nike dia tak kisah, dia just nak provide swoosh on the TV screen. Bila dia sponsor swoosh ni, bila ada tournament kita masuk, dia nak, orang akan nampak swoosh baju doang. Dia akan buat design simple yang mungkin. Jadi kat situ bagi pendapat aku, kenapa ia masih relevan lah. Dari segi daripada contradict pula, harganya mahal lah, 300. Let's say kaki jersey sponsor team kita, satu jersey kaki jersey RM100, RM110, dia boleh beli 3 jersey. Tapi nak ke FAM terima profile syarikat lokal, itu menjadi salah satu isu yang lain lah. Kalau nak, mungkin kena ada reform sendiri dalam FAM lah. Sebab kalau kau lihat, aku memang sangat berpuas hati dengan jersey, kaki jersey. Bila aku buat video, cakap ni, dan orang lain pun cakap ni, banyak lagi orang cakap ni, diorang ubah dan tambah naik, tambah baik dalam elemen jersey mereka lah. Seperti aku cakap, bola sepak bukan sekadar jersey. Technical partner bukan saja memberi jersey, dia sediakan banyak peralatan sukan yang lain lah. So itu pendapat aku. Aku harap menjawab sedikit sebanyak kenapa Malaysia atau FAM masih nak pakai Nike lah. Dan aku rasa ia sangat relevan lah. Negara lain, kalau macam tu negara lain kat dunia ni ada berapa ramai, berapa banyak negara yang kerja oleh Nike kan. So that's it guys. Jangan lupa untuk like, comment, share tentang konten aku hari ni. Seperti biasa, aku masih nak grow channel ni. Aku notice lah banyaknya penonton dari channel dan video aku bukanlah dari subscribers aku sendiri. So aku minta, kalau boleh subscribe lah. Aku nak aktifkan aku punya AdSense. Kalau tak, sia-sia aku bangunkan YouTube channel ni. Dan yang paling penting sekali guys, see you guys in